Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka muyassirul 'usr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il aqdam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah SWT. Ada taufik dan hidayah daripada Allah Taala kita sama-sama berjumpa pada pagi ini untuk kita meneruskan pembelajaran kita. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan belajar Islam bahagian Al-Quran. Jadi untuk setiap hari Rabu ni kita belajar bahagian Al-Quran. Minggu lepas kita telah belajar tilawah Al-Quran, surah Al-Waqi'ah. Hari ini kita akan belajar surah kefahaman. Surah kefahaman. Surah kefahaman pelajaran 2, surah kefahaman unit 1. Surah Al-Qadar. Muka surat 19. Surah kefahaman. Surah Al-Qadar. Surah kefahaman pelajaran 2, surah kefahaman unit 1, surah Al-Qadar. Jadi surah kefahaman ini kita belajar, kita boleh baca, bahkan kita kena faham maksud daripada surah yang kita baca tu. Sebab tu dia masuk dalam kategori surah kefahaman. Maksudnya kita kena faham maksud daripada surah, pengertian daripada surah yang kita baca. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, tak buka. Ada sesiapa nak baca? Sebagai membuka. Saya Ustaz nak baca. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa tu saya? Okey, sama-sama. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Itulah bacaan ayat Al-Quran surah Al-Qadr. Okey, kita tengok satu-satu dah. Pengenalan surah Al-Qadr.
Jadi dalam surah kefahaman ni Ustaz tak akan sentuh lah mengenai week ke. Ha. Dia sentuh tentang kefahaman tentang surah Al-Qad. Ha. Bahagian pengenalan surah Al-Qad. Okey, dia kata surah Al-Qad mengandungi 5 ayat. Pertama sekali surah ni ada 5 ayat lah. 5 ayat. Surah ini merupakan surah yang ke-97 dan diturunkan di Mekah. Mengandungi 5 ayat, surah yang ke-97. Dalam Al-Quran ada berapa surah? Tahu. Pak, ada berapa surah dalam Al-Quran? Eh? Zafran. Berapa surah? Siapa boleh jawab? Ada berapa surah dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ada 114 surah. Jadi surah Al-Qad ni surah yang ke-97. Dan diturunkan di Mekah. Surah Al-Qad diturunkan di Mekah lah. Kita sebut sebagai surah Makki. Ada satu lagi kategori disebut sebagai surah Madaniyah. Diturunkan di Madinah selepas hijrah. Surah Al-Qad ni surah yang diturunkan di Mekah, surah Makkiyah. Maksudnya diturunkan sebelum berhijrah, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ni semuanya awak kena tahu ni. Surah Al-Qad, surah yang diturunkan di Mekah. Surah dinamakan Al-Qad kerana kandungannya membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Surah ni dinamakan surah Al-Qad kerana dalam surah ini Ta'ala membicarakan tentang malam Lailatul Qadar. Sebut tentang malam dan juga malam Lailatul Qadar serta kelebihan dia. Para malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkatan dan kebaikan kepada hamba Allah yang mukmin dan soleh. Jadi semasa malam Lailatul Qadar itu, para malaikat turun bersama dengan Jibril. Nazalul malaikatu warruh. Para malaikat dan ruh. Jadi maksud ruh di sini ialah Jibril lah. Jibril ni tua malaikat. Kena ayatnya malam Lailatul Qadar ni satu malam yang besar kelebihan dia sehingga ketua malaikat sendiri tu bersama dengan para malaikat yang lain. Membawa apa dia? Membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Sebab itulah kita digalakkan supaya beribadat pada malam Lailatul Qadar. Kita tengok muka surat sebelah. Baca dan fahami. Baca dan fahami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi awak kena tahu maksudnya. Satu persatu maksudnya. Inna. Sesungguhnya kami. Anzalnahu. Telah menurunkannya. Nya apa dia? Nya tu. Sebab tu dia sebut. Dalam kurungnya. Telah menurunkannya. Itu Al-Quran. Fi lailatul qadr. Malam Lailatul Qadar. Sebenarnya perkataan Lailah. Lailah tu malam tu. Kalau kita sebut pada malam Qadar. Di sini dia terjemah pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya pada malam Qadar lah. Lailah. Malam tu maksudnya Lail. Al-Lailu. Lailah maksudnya malam. Kalau siang ke apa dia? Siang. Siang hari. An-Nahar. Siang hari. Sesungguhnya kami, yakni Allah. Jadi kami di sini maksudnya lah. Bukannya nak kata kami ni ramai. Tapi dari sudut
bahasa Arab. Memang apabila seseorang itu nak menunjukkan kehebatan dia, maka dia menggunakan perkataan kami. Itu dari sudut bahasa. Sebab itulah kita nak terjemah Quran, nak tafsir Quran ni kita belajar bahasa Arab. Jadi kami di sini bukannya nak royak ramai tak. Nak royak bahawa Allah Ta'ala membesarkan diri dia. Membesarkan, mengagungkan dirinya. Sebab orang Arab kalau kata dia bercakap untuk membesarkan diri, untuk menunjukkan kehebatan diri, maka dia menggunakan kami. Jadi sesungguhnya kami, yakni Allah lah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala tanya ni. Allah Ta'ala tanya. Jadi tanya di sini bukan dengan sebab Allah Ta'ala tidak tahu, tapi tanya sebab nak ajar. Salah satu cara kita nak mengajar, okay? Ialah dengan cara kita tanyalah. Begitulah cikgu tanya awak tu bukannya cikgu tahu. Tapi cikgu nak ajar kepada awak. Begitu juga Allah Ta'ala tanya ni. Bukan dengan sebab Allah Ta'ala tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala nak menarik perhatian kita. Nak menarik perhatian kita dan ajar kita lah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dan bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadar? Allah Ta'ala tanya. Bagaimana cara kamu nak tahu tentang kebesaran malam Lailatul Qadar? Bagaimana kamu nak tahu? Kita nak tahu. Kalau Allah Ta'ala tak ayat, agak-agak kita tahu ke tak? Tahu. Kalau Rasulullah tak ayat, agak-agak kita tahu ke tak? Tak. Jadi cara kita nak tahu melalui Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, melalui Rasul. Barulah kita tahu. Sebab perkara-perkara gaib ni, kita manusia ni tahu. Tuan Nabi pun tahu perkara gaib. Melainkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi melalui Jibril. Nabi pun tahu perkara gaib. Jadi nak tahu kelebihan 6 Lailatul Qadar, kita baca surah ni lah. Allah Ta'ala raya surah ni. Ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun. Baik. Maksudnya, ganjaran yang kita dapat tu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukannya sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Lebih baik setara mana tu, Wallahu'alam lah. Jadi, banyak besar pahala. Pahala kita beribadat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Malam Qadar itu khair, lebih baik. Min daripada alfi. Alfi ni 1000 syahri bulan. Kemudian ayat yang keempat. Nazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Kerana membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Malaikat turun, Jibril pun turun. Dengan izin Allah Ta'ala lah. Kerana membawa semua perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikutnya. Takdir kita Ta'ala turun dah. Setahun. Takdir kita. Cuma kita tidak tahu takdir kita ni. Sebab itulah kita minta kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan segala kebaikan. Tidak ada manusia yang tahu takdir dia. Kita ni rezeki Allah Ta'ala tentu kepada kita setara mana kita tak tahu. Umur kita panjang setara mana kita tak tahu. Sebab itulah kena bersedia, kena minta, kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mentakdirkan kita dengan perkara yang baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdikan diri dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Minta kepada Allah.
Jadi kena berusaha. Kita tidak tahu takdir kita. Takdir kita dari sudut umur, dari sudut rezeki. Semua kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha. Kemudian kita berdoa, serahkan kepada Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahteralah. Hiya, malam itu. Malam berkat itu. Hatta sehingga matla'il fajr. Terbit fajar. Terbit fajar. Iaitu terbit fajar apa? Fajar subuh lah. Disebut fajar sadiq. Fajar maksudnya waktu subuh. Itulah maksud ataupun kefahaman daripada surah Al-Qadar. Terus seterusnya. Intisari surah Al-Qadar. Apa dia intisari kefahaman yang dapat kita ambil daripada surah Al-Qadar ini? Intisari surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Antara keistimewaannya ialah, ada berapa keistimewaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 bitar. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadar, iaitu dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ta'ala turun Al-Quran sekaligus. Daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni di langit. Luh Mahfuz tu langit 7. Diturunkan Al-Quran daripada langit ke-7. Diturunkan ke langit yang pertama, iaitu Baitul Izzah. Pada Lailatul Qadar. Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadar. Kita nak menghayati kelebihan malam Lailatul Qadar. Sebab itulah kita digalakkan supaya beribadat. Pahala amal ibadat pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadat. Pada malam itu Allah Ta'ala bagi pahala, bagi ganjaran lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kita biasa dengar kan. Para malaikat turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada ilmu. Kalau malam itu kita ada buat majlis ilmu, maka malaikat pun turun. Kita beribadat, malaikat turun tengok. Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat ni dia ada tugas masing-masing. Bahagia mengurus kehidupan manusia. Bahagia jaga rezeki. Bahagia tanya. Malaikat mungkin malaikat roket atik ke. Bahagia catat amal. Kita belajar kan 10 malaikat yang wajib kita tahu tu ada peran masing-masing. Dan akhir sekali kesejahteraan dan keberkatan malam Qadar berterusan sehingga terbit fajar, iaitu sehingga masuk waktu subuh. Selagi tak masuk waktu subuh, selagi itulah akan dapat ganjaran lebih daripada 1000 bulan. Itu kelebihan malam Lailatul Qadar lah. Kemudian info di bawah dia ada sebut. Dia bawa di sini satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata dia, Lailatul Qadri fil asharil awaqi man qamahunna ibtigha'a hasibatuhunna. Inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Ya ada baris ni, baris salah sikit ni. Maqamahunna ibtigha'a ni, ibtigha'a. Hasibathunna. Hasibathunna, bukan hasibatahunna. Ada sikit salah baris ni. Itu penting kita belajar bahasa Arab lah. Kita belajar bahasa Arab, kita boleh tengok. Salah. Ada salah baris. Salah percetakan. Ibtigha'a, bukan ibtigha'i.
hasibat hunna. Bukan hasibat tahunna. Ya, salah. Maksudnya, Lailatul Qadar berlaku pada malam 10 malam akhir. Sesiapa yang memakmurkan malamnya dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Siapa dia bangun beribadat pada malam tersebut, maka Allah Ta'ala terima amalan dia, maka dia diampunkan dosanya yang telah lepas dan yang akan datang. Kemudian bagi Allah dia disebut berusaha bagi nilai. Apakah nilai baik yang dapat kita? Berusaha meningkatkan ibadat pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita kena berusaha meningkatkan ibadat kita lah. Berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kelebihan bulan Ramadan itu. Pelajaran surah Al-Qadar. Ustaz baca yang ni. Ustaz tolong baca. Pengajaran surah Al-Qadar. Pertama, gandakan ibadat pada bulan Ramadan terutama pada 10 malam terakhir. Bulan Ramadan kita gandakan ibadat kita lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. 10 malam ni tempat masa berlakunya malam Lailatul Qadar lah. Salah satu malam daripada 10 malam tu akan berlaku malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah merahsiakan kedatangan malam ini supaya manusia sentiasa beribadat dengan istiqamah. Jadi berlakunya malam Lailatul Qadar tu Allah rahsiakan daripada kita. Tujuannya supaya kita ni berusahalah untuk beribadat lah. Tidak kata Allah Ta'ala tetap malam 27 malam Lailatul Qadar. Tak. Allah Ta'ala suruh kita berusaha cari. Kalau Allah Ta'ala tetap malam 27, maka kemungkinan besar manusia ni hanya tumpu pada malam 27 saja. Apa? Itulah Allah Ta'ala merahsiakan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, ibadat pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan berikutnya. Jadi perbuatan baik yang kita buat pada bulan Ramadan, apabila berakhirnya Ramadan, maka kita kena teruskan. Jangan kita hanya buat pada malam, pada bulan Ramadan saja. Hanya bersedekah. Kalau bulan Ramadan kita bersedekah, maka bulan lain pun kena bersedekah. Kalau bulan Ramadan kita baca Al-Quran, maka bulan lain pun kita kena bacalah, teruskanlah kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan. Yang keempat, amalan menghayati isi kandungan Al-Quran akan dapat meningkatkan ketakwaan. Ini kelebihan ni. Kita baca Quran, kita menghayati isi kandungan dia. Amalan yang kita buat ni akan dapat meningkatkan iman dan juga ketakwaan kita. Iman kita akan jadi kuat. Kita akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Sebab itulah penting lah. Iman kuat, sifat takwa ni. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni. Awak tengok zaman sekarang ni. Berlaku macam-macam. Ada setengah manusia Allah Ta'ala uji. Uji dengan harta. Hilang harta. Sanggup bunuh diri. Sanggup bunuh diri. Kisah tak tahu. Sebab itulah orang yang beriman. Sama ada Allah Ta'ala uji dengan kesusahan. Ataupun Allah Ta'ala uji dengan kesenangan. Mereka ni terima dengan baik. Sekiranya Allah Ta'ala menguji dengan kesenangan, mereka akan bersyukur. Dan sekiranya Allah Ta'ala menguji dengan kesusahan, maka mereka akan bersabar. Itu sifat orang mukmin lah. Sebab tu lah, kita kena didik lah. Kena didik, kena amal, baca Quran, tengok isi kandungan Al-Quran. Kita ni berat dah Allah Ta'ala uji. Apabila kita baca Quran, rupa-rupanya umat terdahulu lagi berat. Lagi berat. Tengok Nabi Ayub. Allah Ta'ala uji dengan sakit. Siapa uji sakit? Kita ni kena sakit sikit. Leher tu. Nabi Ayub. Tengok Nabi lagi. Nabi Yusuf. Allah Ta'ala uji. Kena buai, kena tohuk dalam telaga.
beradik tohut dia dari saga. Itu Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala uji. Sampai penengkak kena bakar. Kena bakar. Nabi Musa seumpamanya. Maryam. Ibu pada Nabi Isa. Allah Ta'ala uji. Dengan ujian yang berat. Iaitu mengandung tak ada ayah. Allah Ta'ala uji dia mengandung dengan tak ada ayah. Dia boleh mengandung. Dan tanpa ada ayah. Sehingga lahirlah Nabi Isa Salam. Macam-macam masyarakat kata, ni tak pada dengan keturunan baik. Ujian manusia. Diuji dengan perkara yang berat. Dan kalau kita diuji, nampak lah. Sebab itulah apabila kita baca Quran, kita rasa tenang. Rupanya orang-orang zaman dulu berat lagi diuji. Ada orang yang beriman siapa perangkat di bawah hidup. Ashabul Ukhdud. Peristiwa Ashabul Ukhdud. Dalam Quran sebut. Dibakar ke apa? Dibakar di masjid apa? Kerana beriman kepada Allah. Siapa perangkat mereka uji. Kita ni diuji tak siapa perangkat tu lagi. Tak siapa perangkat tu lagi. Jadi kena bersabarlah. Apabila kita baca Quran, maka keimanan kita akan bertambah. Juga ketakwaan kita. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri. Agar amal ibadat kita dapat diperingkat. Kita muhasabah lah. Kena buat perkiraan. Kita hisap diri kita. Aku ni hari ni beribadat setara mana. Quran baca kodok. Semaya kodok. Sedekah kodok. Muhasabah diri kita. Padai kodok dengan tak jaga aku hari ni. Kita ni Allah Ta'ala jaga. Boleh bernafas. Allah Ta'ala tak izin. Ayuh kalau orang tak boleh nafas ni. Orang yang kena penyakit asma kan. Penyakit cara kena COVID lah. Salah satu gejala dia nak bernafas payah. Sebab apa? Sebab dia serai. Dia serai paru kita. Kita bernafas ni guna paru-paru. Tak boleh saing ke? Kamilah betul tak? Kau bernafas guna jatuh. Tak faham? Senyap ni. Bernafas guna apa? Guna paru-paru. Paru lah. Guna paru-paru lah. Punya senyap ni. Takut tak sel ke. Kita bernafas guna paru-paru. COVID tu dia segar. Salah satu tempat utama dia segar paru-paru lah. Dia nak bernafas payah. Sehingga doktor ajar cara bernafas. Kena duduk negak. Kena duduk negak ke kena duduk mana? Duduk negak. Nafas kat tangan. Nembuh. Cara dia. Kita ni untung boleh bernafas molek dia. Boleh tarik nafas molek. Tak ada cakap apa. Alhamdulillah. Tak ada jaga kita. Dan akhir sekali, bersyukur dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu hadiah yang besar lah. Malam Lailatul Qadar. Setiap tahun. Setiap tahun ada malam Lailatul Qadar. Kena berusaha lah. Kena cari dah. Kemudian seterusnya, berusaha mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar. Yang ni awak baca sendiri. Nak ayat kita kena berusaha. Kena usaha setiap malam puasa, setiap malam Ramadan tu kita beribadah. Lebih-lebih lagi 10 jam terakhir. Kena usaha lagi dah. Terusan yang terakhir ialah Lailatul Qadar merupakan anugerah tidak ternilai daripada Allah pada bulan Ramadan. Malam ini juga merupakan malam kesyukuran, keberkatan dan kenikmatan. Hadis Nabi ada menyebut, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Itulah rujukan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, Lailatul Qadar ini adalah anugerah Allah. Kalau kita dapat ibadat pada Malaysia, maka kita akan dapat pahala seumpama kita beribadat
lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahun lebih lah. Kalau tahun ni kita dapat 83 tahun, kita dapat pahala. Kalau tahun lepas dapat 83 pula. Kalau 10 tahun, tidak kau 800. 830 tahun. Jadi maksudnya kita boleh lawan. Kita boleh lawan ibadat-ibadat umat-umat yang terdahulu yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni umur-umur yang panjang. Ada siapa-apa dekat 1000 tahun, 9 tahun, 900 tahun. Kita boleh lawan. Dengan adanya malam Lailatul Qadar ni, maka kita kena berusaha lah cari malam Lailatul Qadar ni terus 10 yang terakhir. Okey, habis. Ada nak jawab? Kelas, ada nak tanya apa? Ada tak tanya ke apa ke? Ada? Ada. Tak ada. Oh. Bismillah awak ni. Ada. Ada. Jelas tu. Nanti tak Ya. boleh tiba. Tugas awak yang pertamanya sebagaimana biasalah Google Form. Google Form tu ada sedikit latihan. Ustaz ada masuk sedikit video tu. Kemudian buat sedikit latihan dalam Google Form. So dari sini Ustaz nak ambil peluang dah. Ada guru kelas ada try ke pertandingan terbaru? Ada pertandingan yang sekolah buat tu. Ada guru try dah? Ada Google Meet sebelum ni? Sebelum Ustaz ni ada Google Meet? Tak ada. Oh, hari ni tak ada lagi. Kau start dulu ya. Ustaz Rama. Pasal dia dah. Ustaz Rama dah. Ustaz nak oyak ni pertandingan ni. Pertandingan video pendek. Okey, nampak? Okey tu. Pertandingan besar sikit. Okey. Pertandingan video pendek. I want to be. Anjuran kerjaya sekolah bahasa Islam. Terma dan syarat dia terbuka kepada semua ahli kelab dan persatuan unit kurikulum SK Islah. Jadi awak semuanya adalah ahli kelab dan persatuan kan? Semua terlibat dengan kelab dan persatuan kan? Ada yang masuk mana-mana kelab, mana-mana persatuan ada? Semua terlibat kan? Rafiq? Rafiq tu? Awak kelab ke apa? Persatuan ke apa? Kelab pencegahan jenayah. Oh, kelab pencegahan jenayah. Semua kita tahan dah. Tak ke apa dia, persatuan ke apa. Kalau awak tak tahu, nak cek mana? Kalau awak tak tahu, ada tempat kita boleh cek dah. Tanya tunjuk. Okey. Terbuka kepada semua ahli kelab dan persatuan. Penyertaan adalah secara individu. Seorang murid satu video. Individu. Video dihasilkan berdurasi minimum 2 minit dan minimum 5 minit. Kandungan video tu dia. Kandungan dia. Awak buat video tu. Kandungan dia. Pertama, memperkenalkan diri. Kemudian ke mana. Kemudian kelak mana. Kelak ataupun satu persatuan mana. Kalau awak cerita. Setiap tunjuk tu. Awak tu biar awak mahu jadi apa dia. Cerita. Lebih kurang. Masa lebih kurang 2 minit. Dan maksimum 5 minit. Awak kecek. Sembah. Awak kecek. Buat video. Awak kecek. I want to be apa dia? I want to be doctor. I want to be a lawyer. Ceritalah. Dalam masa paling lama 5 minit. Paling kurang 2 minit. Atau kecek kot bahasa apa? Bahasa Melayu boleh. Bahasa Arab pun boleh. Bahasa Inggeris pun boleh. Nampak tu? Siapa buat dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab, ada markah
markah istimewa. Galak ke. Bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kecek ke bahasa Inggeris, bahasa Arab. Dia menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Nampak tak? Video yang dihasilkan adalah karya asal peserta. Ahli keluarga digalakkan membantu peserta menghasilkan video tersebut. Ahli keluarga muju pergi telefon membantulah. Setiap video perlu dihantar melalui Google Form. Google Form aplikasi WhatsApp. WhatsApp tunjuk depan ni. Tempoh masa pertandingan 30 Jun hingga 8 Julai. 30 Jun hingga 8 Julai. Ini kapan dah? 30 Jun. Seminggu dah masa dia. Seminggu saja. Dalam masa seminggu saja. Pihak pengajuh berhak menolak pernyataan gagal memenuhi syarat dan tema yang ditetapkan. Keputusan hakim adalah muktamad. Barang pertanyaan sila hubungi Cikgu Falina dan Cikgu Roslini. Cikgu kaunselor kita. Pemilihan pembenaran hanya 3 video terbaik akan dipilih bagi setiap kelas dan persatuan. Bagi setiap kelas dan persatuan 3 video terbaik akan diberi. Maksudnya bukan sekadar 3. Setiap kelas, setiap persatuan 3 pemenang dipilih. Manakala hakim, siapa yang jadi hakim? Guru-guru penasihat kelab dan persatuan. Persembahan video perlulah dimuat naik ke ni alamat dia ni. Ni alamat dia. Alamat tempat awak nak hantar video awak ni. Ustaz akan buka apa ni. Okey, semoga baik. Ustaz akan buka tempat awak nak hantar video. Nampak ke tak? Tak nampak? Tak teka. Teka tu bit. Pasti ada apa? Masih mula. Tak teka tu bit ada. Okey, mula. Okey. Tu. Ni papa dia. Dashboard unit curriculum. Menu murid. Bagi murid yang tahu kelab atau persatuan apa, awak ke sini lah. Sini. Proceed tu. Awak masukkan IC awak. Rafi, IC awak berapa? Rafi? 09 09 kita nak terang ni. Lagi? 11 11 06 06 14 14 03 03 75. 75. Awak lahir ni bulan 11 ni? Betul. Tubik dah tu. Tubik. Awak masuk awak kena tekan tubik lah dia. Nampak tu? Sangat besar dah. Tu terang ya. Muhammad Rafi Muhammad Razali, 6 Ember, Badan Beruniform Pengakak, Kelab dan Persatuan. Saya berki. Saya bawa ustaz lah. Rumah sekian, rumah jebak. Rumah sekian, rumah jebak. Ni bagi murid yang tak tahu. Kalau tak tahu awak kelab
persatuan mana, awak masuk IC sini lah. Masuk IC sini, kemudian tekan enter. IC tu tidak ada dash tidak ada senggai. Tidak ada dash, tidak ada senggai. Tekan enter. Mula-mula awak tekan proceed dulu mula-mula. Kemudian masukkan nombor IC. Tekan enter, keluarlah maklumat. Beres. Tahu. Kelab berkik. Kelab cyber kick. Okey, kemudian yang awak buat tu awak mana? Atas ada tempat dia. Ya, bawah ni. Ni. Tepi ni tempat tu. Tempat berkelik tu. Hantar video di sini. Hantar video di sini tempat kelik ni. Nampak kelik ni. Okey. Dia pergi ke Google Form lah. Dia akan bawa awak pergi ke Google Form. Nampak Google Form? Oh, tak nampak nanti. Tak ingat dah. Tak ingat. Kita stop ni. Tunjuk Google Form ni. Google Form. Google Form ada. Kita Google Form. Okey. Nampak dah? Nampak Google Form ni. Awak masuklah maklumat awak sini. Contohnya nama, kelab persatuan apa. Masuk sini. Tarikh bila awak tak. Kemudian awak muat naik. Muat naik video sini. Okay. Add file. Pastikan video awak tu besar dia paling besar 10 MB. Besar sangat kena kecil lah. Kena kecil. Paling besar 100, bukan 10, 100 MB lah. Video awak tu. Pastikan tidak lebih 100 MB. Kalau lebih 100 MB, awak kena kecil. Guna pautan yang dia bagi ni. Ataupun awak guna mana-mana aplikasi lah. Untuk mengecilkan file. Size file awak tu. Banyak aplikasi untuk mengecilkan size file kita. Pastikan video tu paling besarnya 100 MB. 100 MB. Nampak dah? Add file awak. Kemudian akhir kali selesai muat naik ke apa tu. Okay. Submit lah. Submit. Beres. Tu dah. Jadi Ustaz mengharapkan agar murid ni boleh masuk belakang lah. Mudah je buat video je. Awak kecek je. Boleh? Ada apa soalan? Ada persoalan? Tak ada? Tak ada. Senyap gano ni. Senyap. Jika ada 27. Lihat. Lihat ada. Okay. Kemudian Ustaz akan bagi kerja untuk hari ni lah. Ustaz akan letak di WhatsApp. Ustaz akan letak di WhatsApp. Okey lah. Kalau tak ada gambar satu, beres untuk hari ni. Aku nak lihat wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Beres. Bye. Terima kasih, Ustaz. Ya.
tak dewasa. Bye. Jangan lupa satu tu. Okay. Thank you, Ustaz. Okey, terima kasih semua. Tak ada. Beliau.